Okey, terdapat banyak jenis kemah. Tetapi hari ini saya akan tekankan kepada 4 jenis kemah sahaja, iaitu kemah nylon berbentuk A, ridge tent, frame tent dan juga dome tent. Okey, jenis kemah pertama ialah kemah nylon berbentuk A. Kemah ini selalu digunakan di tanah yang rata, contohnya seperti di tepi pantai. Kemah ini adalah sangat ringan dan kemah ini juga mempunyai kitaran udara yang sangat baik. Jadi kemah ini sangatlah sesuai digunakan di tempat-tempat yang panas, contohnya seperti tadi di tepi pantai, sebab angin senang nak masuk dalam kemah ni. Okey, jenis kemah yang kedua ialah kemah ridge tent. Kemah ini berbentuk panjang dan mempunyai tiang yang melintang dekat atas bumbung sepanjang kemah itu. Kemah ini juga dibuat daripada material nylon yang menyebabkan kemah ini ringan. Kemah ini juga mudah dibawa sebab dia mudah dilipat lah. Okey, jenis kemah yang ketiga ialah kemah frame tent. Kemah ini adalah jenis kemah yang besar, selalunya digunakan bila berkemah dengan keluarga ataupun secara berkumpulan. Kemah ini tak semestinya digunakan untuk berkemah sahaja. Contohnya, kemah frame tent ini sering dijumpai apabila kenduri diadakan. Untuk pasang kemah frame tent ini, selalunya tiang dulu dipasang, barulah canvas tu diletak di atas. Okey, jenis kemah terakhir ialah kemah dome tent atau juga dikenali sebagai kemah kubah. Kemah ini adalah jenis kemah yang paling sering dijumpai dan selalu diguna. Kemah ini berbentuk gelembung dan mempunyai material yang sangat ringan dan fleksibel. Kemah ini juga senang dibawa ke mana-mana sahaja, dan kemah ini selalu kita nampak apabila ada perkemahan di sekolah ataupun di universiti. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada pemilihan tempat. Okey, pertama sekali dalam perkemahan ni kita ada kriteria ataupun jenis tempat yang kita akan pilih untuk letakkan kita punya kemah. Yang pertama sekali, tanah yang rata. Okey, benda ni macam obvious lah. Kalau kita tak letak kat tanah yang rata, kemah kita akan jatuh ataupun cepat rosak ataupun tak kukuh lah bila tak rata. Itu yang pertama. Yang kedua, terlindung daripada angin. Sebab benda ni kita nak untuk kita punya kemandirian ataupun survival. So penting untuk kita elak daripada angin supaya kemah kita kekal berdiri dengan kukuh tanpa jatuh ataupun terangkat lah sebab angin. Seterusnya yang ketiga, kita mestilah cari tempat yang agak jauh sikit daripada punca air, contohnya sungai. Benda ni supaya kita tidak encounter ataupun berhubung dengan mana-mana hidupan liar yang ingin menghilangkan haus mereka, iaitu di sungai. So bila kita jauh sikit tapi kita still boleh nampak sungai tu, so that kita tak perlu jumpa haiwan-haiwan liar ni, kita lebih terselamat lah. Terdapat beberapa peraturan keselamatan yang harus dipatuhi semasa menjalani perkemahan. Yang pertama adalah untuk memastikan ciri-ciri pemilihan tempat perkemahan yang telah disebutkan tadi dipatuhi dengan baik. Yang kedua adalah untuk menyediakan parit kecil di kawasan kemah anda untuk memastikan air hujan tidak bertakung. Yang ketiga adalah untuk memastikan tali pancang kemah anda diikat dengan baik dan tegang. Yang keempat adalah untuk memastikan jarak di antara satu kemah dengan kemah yang lain tidak terlalu dekat. Ini adalah untuk memastikan anda dapat bergerak dengan selesa, mendapat privasi yang diinginkan dan juga untuk mengurangkan risiko berlakunya kemah berbelit jika terdapat angin kencang. Yang kelima adalah untuk menaburkan serbuk belerang di kawasan mengelilingi kemah anda untuk menjauhi binatang buas dan berbisa seperti ular. Jadi, terdapat 5 cara penjagaan kemah. Yang pertama, pasang kemah mengikut prinsip dan teknik yang betul. Yang keduanya, bersihkan dan keringkan kemah sebelum ia disimpan. Yang ketiga, tidak mencuci kemah menggunakan sabun atau bahan pencuci yang mengandungi bahan kimia.
Dan yang keempat, kemah hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dan selamat daripada ancaman haiwan perosak dan di tempat yang kering. Dan yang terakhir sekali iaitu yang kelima, pastikan semua alatan yang digunakan untuk mendirikan kemah lengkap sebelum kemah disimpan. Hai. Hari ni saya nak cakap tentang faedah-faedah berkemah. Ini saya nak cakap pasal faedah-faedah berkemah. So, antara faedah-faedah berkemah ialah yang pertama, kita dapat berdikari dan ikhtiar hidup. Yang kedua, kita dapat mengamalkan kebersihan. Mestilah kalau kita pergi berkemah ni benda-benda yang takkanlah kita nak berkemah dalam tempat yang kotor kan. Mestilah kita nak berkemah dekat tempat yang bersih. So, yang ketiga, kita kena yakin pada diri. Mana ada orang pergi berkemah, lepas tu dia tak yakin. Mestilah tak nanti nak buat kemah lepas tu runtuh. So, tak boleh macam tu. So, seterusnya ialah kita kena berdisiplin, mematuhi peraturan. Setiap kali kita pergi berkemah tu, kita kena ada tata cara apa benda kita nak buat semua. So, benda tu adalah satu benda yang boleh membuatkan kita lebih berdisiplin. Dan seterusnya ialah kita dapat menghargai alam sekitar. Mestilah kalau kita pergi berkemah, selalunya kita berkemah dekat tepi pantai, kita berkemah kat dalam hutan. So, benda-benda macam tu kita boleh hargai nature, kita boleh hargai alam sekitar. So, itulah kot sebersikit tentang faedah-faedah berkemah.